Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Cikgu Sabah dalam slot kelas Bahasa Melayu tahun 3. Pada hari ini kita masih meneruskan tema 5 iaitu tema kebudayaan, kesenian dan estetika. Unit yang sama iaitu unit 14, kenali kesenian kita. Kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini juga masih kemahiran yang sama iaitu kemahiran tata bahasa dengan GSKP-nya 5.2.3 dalam kurungan Roman 3 menggunakan kata ganda berentak mengikut konteks. Tajuk petikan atau teks yang akan kita pelajari pada hari ini ialah enaknya juadah tradisional. Teks tersebut terdapat pada muka surat 12 buku teks Bahasa Melayu jilid 2 kamu. Objektif pelajaran. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid-murid dapat menggunakan kata ganda berentak dengan tepat dan betul. Manakala kriteria kejayaan pula, murid-murid dikategorikan berjaya jika kamu dapat pertama, membina sekurang-kurangnya 4 ayat dengan betul menggunakan kata ganda berentak. Murid-murid juga dikategorikan berjaya jika kamu dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 4 tempat kosong dengan kata ganda berentak yang tepat dan betul. Kata ganda berentak. Kata ganda berentak ialah kata dasar bebas atau terikat yang mengalami proses penggandaan mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Kata ganda berentak membawa maksud kepelbagaian. Namun begitu, kata ganda berentak juga merupakan bentuk iringan yang bertujuan melahirkan ujaran yang berentak atau berirama indah. Jenis-jenis kata ganda berentak. Kata ganda berentak boleh dibahagikan kepada 3 jenis, iaitu yang pertama, kata ganda berentak pengulangan vokal. Kedua, kata ganda berentak pengulangan konsonan. Dan yang ketiga, kata ganda berentak bebas. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda berentak pengulangan vokal. Kata ganda berentak pengulangan vokal ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal tertentu, iaitu terdapat ciri-ciri keharmonian vokal. Contohnya, dalam perkataan sayur mayur. Dalam perkataan atau kata ganda sayur mayur ini terdapat pengulangan vokal A dan vokal U pada kedua-dua perkataan yang membentuk kata ganda ini. Begitu juga dengan perkataan selok belok. Vokal I dan vokal O yang terdapat dalam perkataan pertama yang membentuk kata ganda ini masih diulangi dalam perkataan kedua yang membentuk kata ganda berentak ini. Dan akhir sekali, contoh yang ketiga, kamu juga dapat lihat dalam perkataan atau kata ganda hina dina terjadi lagi pengulangan vokal dalam kata ganda berentak ini. Mari kita lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan kata ganda berentak pengulangan konsonan. Kata ganda berentak pengulangan konsonan ialah penggandaan yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi konsonan tertentu. Contohnya dalam perkataan batu batan,
Mandi Manda, dan Gunung Ganang. Dalam ketiga-tiga perkataan atau kata ganda ini, jika kamu perhatikan, terdapat huruf-huruf konsonan. Misalnya dalam perkataan batu batan, huruf-huruf konsonan ini dikekalkan pemakaiannya dalam perkataan kedua yang membentuk kata ganda batu batan. Begitu juga huruf konsonan dalam perkataan mandi manda, penggunaan huruf konsonan masih dikekalkan dalam kata atau perkataan kedua yang membentuk kata ganda berentak mandi manda. Begitu juga dalam perkataan gunung ganang, jika kamu perhatikan penggunaan huruf konsonan dalam perkataan gunung diguna pakai atau dikekalkan dalam perkataan ganang, iaitu perkataan kedua yang membentuk kata ganda berentak gunung ganang. Akhir sekali, mari kita lihat pula kata ganda berentak bebas. Kata ganda berentak bebas ini merupakan kata ganda berentak yang terakhir. Kata ganda berentak bebas ialah penggandaan yang tidak mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi vokal ataupun bunyi konsonan. Contohnya perkataan tinggi lampai. Kata ganda tinggi lampai tidak mempunyai kesamaan bunyi baik dari segi bunyi vokal ataupun bunyi konsonan. Kedua-dua perkataan ini tidak mempunyai kaitan bunyi secara langsung. Maksudnya, bunyi yang terhasil dari perkataan ini tidak ada unsur-unsur keharmonian dan tidak terikat di antara perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua yang membentuk kata ganda tinggi lampai ini. Begitu juga dengan perkataan sahabat handai dan juga susur galur. Dalam kedua-dua perkataan ini tidak terdapat perkaitan secara langsung di antara perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua yang membentuk kata ganda ini. Dan juga tidak ada perkaitan bunyi vokal dan konsonan serta tidak terdapat keharmonian bunyi di antara perkataan pertama dan perkataan kedua secara langsung. Bentuk perkataan pertama dan perkataan kedua tidak diikat. Bunyinya berbentuk bebas. Mari kita lanjutkan sesi ini dengan meneliti buku teks Bahasa Melayu Jilid 2 Kamu pada halaman 12. Dalam halaman 12 ini, kita akan meneliti penggunaan kata ganda berentak dalam teks yang bertajuk Enaknya Juadah Tradisional. Kita juga akan cuba membina ayat menggunakan kata ganda berentak yang diberikan dalam teks atau petikan ini. Berikut merupakan teks Enaknya Juadah Tradisional. Mari kita baca teks ini terlebih dahulu. Teks ini merupakan perbualan di antara Nabila dan ibunya mengenai kuih muih ataupun lauk pauk tradisional. Dialog Nabila. Wah, banyaknya juadah dijual di pasar tani ini. Dialog ibu. Ya Nabila, ibu hendak membeli kuih muih dan lauk pauk tradisional.
Seterusnya, dialog Nabila. Saya hendak pengat pisang dan rendang tok. Jawab ibu, boleh Nabila. Pilihlah makanan yang Nabila suka. Usah tergopoh gapah. Dialog Nabila. Baiklah, terima kasih ibu. Dialog ibu. Walaupun pengunjung mundar-mandir dan suasana riuh rendah, namun orang ramai tetap datang ke pasar tani ini. Jawab Nabila, hal ini mungkin disebabkan di sini terdapat banyak juadah tradisional. Dialog ibu, ya Nabila, juadah tradisional ini telah menjadi warisan turun-temurun. Baik, petikan ini banyak menggunakan kata ganda berentak. Kesemua kata ganda berentak yang telah cikgu terangkan di awal sesi tadi terdapat dalam petikan ini. Kata ganda berentak telah ditulis dengan tulisan atau warna yang berlainan dari warna dialog-dialog yang lain. Misalnya, kata ganda berentak kuih muih, lauk pauk, gopoh gapah, mundar mandir, riuh rendah dan juga turun temurun. Terdapat 6 penggunaan kata ganda berentak dalam dialog di antara Nabila dan ibunya ya. Dan kata ganda berentak ini telah diwarnakan dengan warna merah, warna hijau dan juga warna biru. Mari kita lanjutkan dengan meneliti kata ganda berentak yang digunakan oleh Nabila dan ibunya dalam petikan ini. Berikut merupakan kata ganda berentak yang digunakan oleh Nabila dan ibunya dalam petikan atau teks enaknya juadah tradisional tadi. Kata ganda berentak tersebut iaitu kuih muih, lauk pauk, gopoh gapah, mundar mandir, riuh rendah dan juga turun temurun. Mari kita lihat kata ganda berentak kuih muih dan lauk pauk terlebih dahulu. Kata ganda berentak kuih muih dan lauk pauk ini merupakan kata ganda berentak yang mempunyai ciri-ciri persamaan pada bunyi-bunyi vokal. Jadi kalau kamu perhatikan huruf vokal yang terdapat pada perkataan kuih ini dikekalkan dalam perkataan muih iaitu perkataan kedua dalam kata ganda kuih muih. Begitu juga vokal A dan U yang terdapat dalam perkataan lauk dikekalkan dalam perkataan pauk. Jadi di sini terdapat pengulangan huruf vokal. Apakah yang dimaksudkan dengan kuih muih dan lauk pauk ini? Sebenarnya kata ganda kuih muih dan lauk pauk ini menunjukkan kepelbagaian, kejenisan atau bermacam-macam kuih muih dan bermacam-macam lauk pauk. Maksudnya ada berjenis-jenis kuih dan berjenis-jenis lauk pauk lah ya di sini. Baik, seterusnya gopoh gapah dan mundar mandir. Untuk perkataan gopoh gapah dan mundar mandir ini, perkataan kata ganda berentak ini merupakan kata ganda berentak yang mempunyai persamaan dari segi bunyi-bunyi konsonan. Cikgu harap kamu dapat memperhatikan terdapat huruf-huruf konsonan dalam perkataan gopoh ini, misalnya huruf G, huruf P dan huruf H. Huruf yang sama diulang pakai pada perkataan yang kedua. Yang itu yang dimaksudkan dengan pengulangan atau persamaan bunyi-bunyi vokal. Begitu juga dengan perkataan mundur di mana huruf konsonannya terdiri dari huruf M, huruf N,
huruf D dan huruf R, penggunaan huruf-huruf konsonan tersebut dikekalkan dalam perkataan yang kedua. Dan akhir sekali, perkataan riuh rendah dan turun-temurun. Cikgu harap kamu dapat perhatikan di antara perkataan yang pertama dan perkataan yang kedua yang membentuk kata ganda berentak ini tidak mempunyai hubungan secara langsung di antara satu perkataan dan perkataan lainnya. Jadi apa sebenarnya yang cikgu harap kamu boleh lakukan ialah kamu dikehendaki melakukan aktiviti berikut. Aktiviti apakah itu? Aktiviti ini merupakan tugasan kamu. Kamu dikehendaki membuat tugasan iaitu membina ayat menggunakan kata ganda berentak yang diberi sebagaimana yang tersenarai dalam teks. Dalam bahagian bawah halaman buku teks tersebut, aktiviti yang perlu kamu lakukan ialah kamu dikehendaki membina ayat menggunakan kata ganda berentak yang tersenarai. Jadi kamu kena bina 6 ayat. Ayat yang pertama merupakan ayat yang kamu bina dari perkataan kuih muih. Cikgu dah nyatakan tadi bahawa kuih muih ini bermaksud bermacam-macam jenis kuih muih. Bermaksudnya bermacam-macam jenis kuih lah. Berjenis-jenis. Begitu juga dengan perkataan lauk pauk. Bermacam-macam lauk pauk dijual di pasar tani itu. Bermacam-macam jenis kuih muih. Jadi kamu kena bina sendiri ayat tersebut. Untuk perkataan gopoh gapah ini merupakan sikap yang gopoh yang diulang-ulang. Begitu juga perkataan mundar mandir merupakan perbuatan yang diulang-ulang sehingga menimbulkan kata ganda berentak mundar mandir. Riuh rendah ini bermaksud suasana yang bising. Begitu juga dengan turun-temurun. Sila selesaikan tugasan kamu dan cikgu akan semak pada sesi bersemuka akan datang. Baik, kita lanjutkan dengan meneliti buku aktiviti kamu pada halaman 14. Kamu dikehendaki melakukan aktiviti 6. Apakah dia aktiviti 6 tersebut? Aktiviti 6 ialah lengkapkan petikan dengan kata ganda berentak yang betul. Kamu dikehendaki melengkapkan petikan ini dengan menggunakan kata ganda berentak yang betul. Tajuk petikan ini ialah rewang. Rewang bermaksud suasana bergotong royong ketika kenduri kendara diadakan, ketika nak buat satu-satu majlis. Jadi suasana rewang ini dapat kita lihat. Jadi kamu perlu melengkapkan petikan ini. Kamu diberi untuk yang pertama misalnya perkataan bergotong. Kamu perlu lengkapkanlah tempat kosong ini dengan perkataan yang sesuai. Cikgu harap kamu boleh selesaikan sebab perkataan dah diberi sebagai panduan kepada kamu iaitu perkataan sebelum tempat kosong itu. Dan petikan ni mudah mudah. Okey, tugasan kamu sila kamu perhatikan supaya kamu dapat melengkapkan dengan betul dan tepat tugasan kamu. Ini dia. Baik, cikgu rasa setakat itu dulu untuk slot kali ini sehingga kita bersua lagi di slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.